Fokus minggu ini. Sistem pengkalan data utama PADU yang diluncurkan secara rasmi mampu mengelakkan ketirisan dalam pemberian bantuan dan subsidi kepada golongan yang benar-benar layak. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, penyasaran subsidi tanpa pendekatan digital seperti sistem PADU akan menyebabkan golongan maha kaya mendapat manfaat daripada peruntukan subsidi yang dibekalkan oleh kerajaan. Beliau berkata pengenalan sistem itu adalah selaras pendekatan transformasi digital negara dengan jaminan bahawa setiap kemudahan kerajaan akan dinikmati oleh penerima yang berhak. PADU yang mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara serta pemastau tin tetap di Malaysia adalah pengkalan data sosioekonomi negara bersepadu dengan menggabungkan data daripada jabatan dan agensi kerajaan. Pendaftaran di platform untuk memberi gambaran yang adil mengenai kedudukan sosioekonomi setiap isi rumah rakyat Malaysia itu dibuka kepada orang ramai mulai hari ini hingga 31 Mac depan bagi mengemaskini serta mengesahkan 39 maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, bilangan isi rumah dan juga alamat. Baik, seterusnya kerajaan perpaduan dengan tuntasnya menterjemahkan sikap buta warna khususnya dalam situasi menghadapi krisis bencana banjir seumpama ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi percaya keberkesanan kerajaan dalam menguruskan situasi banjir yang berlaku turut disokong oleh semangat kerjasama dan bantu-membantu oleh pelbagai pihak turut bersama-sama menyumbang dari sudut keuangan, sumber manusia, barangan keperluan dan sebagainya. Zahid mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua agensi berkepentingan, sekolah dan kumpulan-kumpulan NGO serta semua yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam membantu situasi banjir yang berlaku di seluruh negara. Terkini, situasi banjir di 3 buah negeri iaitu Johor, Kelantan dan Pahang semakin pulih. Berdasarkan laporan terkini, kejadian bencana di seluruh negara dikeluarkan oleh NADMA, jumlah mangsa banjir juga telah berkurangan. Baik, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil bersetuju dengan pandangan agar fungsi Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM di bawah kementerian itu dirombak. Walau bagaimanapun menurutnya masih terlalu awal untuk beliau membuat sebarang pengumuman berhubung perkara itu. Beliau menjelaskan bahawa sebelum isu ini dibangkitkan, beliau sudah pun meneliti perkara tersebut. Terdahulu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Fuad Zarkashi mengesyorkan JKOM dirombak secara menyeluruh selepas agensi itu mendakwa wujudnya langkah Dubai untuk menggulingkan kerajaan. Beliau menyifatkan dakwaan timbalan Ketua Pengarah JKOM, Datuk Ismail Yusof itu sebagai cetek dan menyebabkan kerajaan dalam keadaan defensif apabila beberapa nama dalam kerajaan disebut-sebut terbabit dalam gerakan itu. Mengulas lanjut, Fahmi berkata beliau difahamkan kenyataan Ismail pada mulanya berasal daripada perbualan dari grup WhatsApp yang disebarkan. Sehubungan itu katanya penyelarasan perlu dibuat bagi mengelak kejadian yang sama berulang pada masa akan datang. Baik, Kerajaan Negeri Pahang menerima sumbangan pakej prihatin mengandungi barangan keperluan asas berjumlah RM450,000 daripada Yayasan Petronas untuk diagihkan kepada mangsa banjir. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, beliau menghargai dan berterima kasih atas inisiatif yayasan berkenaan yang prihatin terhadap penduduk terjejas akibat bencana itu. Beliau berkata, agihan sumbangan itu akan diuruskan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB. Wan Rosdi berkata, kerajaan negeri juga berhasrat untuk menghantar bantuan kepada negeri jiran yang terjejas akibat bencana banjir. Sumbangan pakej prihatin mengandungi keperluan asas seperti selimut, tuala mandi, biskut, makanan sedia untuk dimakan, peralatan mandian, ubat gigi, berus gigi dan air mineral. Petronas turut menyampaikan sumbangan bekalan bahan api untuk kegunaan pihak berkuasa berkaitan sebanyak RM10,000 yang diberikan dalam bentuk kad hadiah Petronas. Kerajaan Negeri Sabah kini dalam perancangan untuk mengambil alih Sabah Electricity Sdn Bhd SESB dalam tempoh 7 tahun dari sekarang. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor berkata, sehubungan itu kerajaan Sabah akan mencari satu formula untuk merealisasikan perancangan tersebut. Beliau berkata ini kerana pemilikan SESB di peringkat kerajaan negeri hanyalah 17%, manakala Tenaga Nasional Berhad TNB memiliki SESB sebanyak 83%.
Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senalang, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal dalam mesyuarat khas Penggal keempat Dun Sabah beliau mencadangkan agar kerajaan negeri berunding secara baik dengan kerajaan persekutuan khususnya TNB supaya memastikan hutang asal SESB dilunaskan sebelum diambil alih. Baiklah, sekian fokus minggu ini. Untuk maklumat lanjut, layari portal rasmi Suara.tv dan media sosial Facebook, Instagram, TikTok Suara TV. Saya Jana Jalidar. Assalamualaikum dan salam.